mustahil kerana tak berlaku. Suci. Sifat-sifat yang demikian itu berlaku pada diri Rasul. Dan wajib, benar, dan mustahilnya dusta. Dan yang kedua, tabligh artinya menyampaikan barang yang dititahkan Allah Ta'ala kepadanya untuk menyampaikan kepada segala makhluk daripada amarnya, suruhannya, dan nahinya, dan teguhannya. Sifat tabligh ini perintah daripada Allah Ta'ala untuk dia sampaikan ke semuanya. Rasul menyampaikan, satu pun dia tak susu. Malaikat ini khas untuk diri dia umpamanya. Datang daripada Allah Ta'ala juga, tak wajib bagi Muhammad banyak orang lain, tapi untuk khas dirimu je umpamanya. Itu perintah daripada Allah Ta'ala. Malaikat ada pun suruhan ataupun perintah daripada Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada umat manusia, kesemuanya dia tabligh. Dia menyampaikan, satu pun dia tidak susuk, satu pun dia tidak sembunyikan. Amalnya dan nahinya, lawannya mungkar dia kepada segala makhluk, seperti yang dititahkan oleh Allah Ta'ala itu, arti mendusta ataupun sembunyi ataupun susuk, engkar segala surat tak berlaku, mustahil. Seperti yang dititahkan oleh Allah itu haram, itu ditinggalinya dengan yang halal. Dan yang ketiga, amanah, artinya kepercayaan Allah Ta'ala dan kepercayaan segala makhluk. Rasul ini ma'ruf hatta di sisi orang Arab Quraisy yang kafir sekalipun ketika zaman hidup dia, tak pernah Rasul mengkhianat terhadap apa-apa saja amanah. Sama ada amanah tu disuruh sekahul saja, sama ada apa yang diamanahkan kepada dia berupa bagai yang berharga, pitik, emas, waring dan sebagainya, antara kafir beritahu kepada Rasulullah. Kerana apa? Tak ada orang yang hebat amanah sebagaimana yang amanahnya Rasul. Dia jaga seluruh bagi khaskat mulut, bagi khaskat berbuka barangnya. Dia jaga amanah, dia tidak buka amanah, dia tidak pinjam amanah dan sebagainya. Itu Rasul. Dan yang ketiganya amanah kepercayaan Allah dan kepercayaan segala makhluk. Dan cuma kita ada saja amanah bijak saja. Terbit daripada tiga ini lahir juga sifat amanah bijak saja dalam melaksanakan segala kerja urusan. Tidak kata Rasul bersifat dengan safih, iaitu bodoh, tidak pandai sesuatu perkara, tidak. Bahkan Rasul bersifat dengan amanah bijak saja dalam menggali, meneruskan, melakukan sesuatu, mengendalikan urusan kehidupan entah diri dia atau secara berjemaah masyarakat, keluarga bangsa dia, mengendalikan apa-apa kalau bersifat dengan bijaksana. Kepandaian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beri itu Rasul. Adapun yang jaiz padanya itu segala perangai. Satunya tiga perkara ataupun empat perkara sifat yang wajib, dan empat perkara ataupun tiga perkara dari sifat yang mustahil, lawan bagi yang wajib itu, dan satunya sifat harus. Harus bagi hak Rasul itu satu perkara juga, iaitu apa dia? Dia berkeibrangan, kita kesimpulan mulut. Sebagaimana bersifat dengan para manusia biasa. Walaupun dia seorang Rasul yang maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebuah makhluk Tuhan mulia makhluk, seabdah makhluk, nak banding dengan malaikat dan sebagainya, tak ada nak bandingnya. Tetapi dia bersifat dengan sifat masyariah sebagaimana manusia biasa. Bagaimana seorang laki-laki yang beristeri dan ada anak, makan minum, tidur, bangun, puasa, hukum sebagaimana kita manusia, umat juga. Tidak kata bahawa dia ni bersifat luar biasa. Tidak, bahkan dia berkahwin, beranak, makan minum dan sebagainya, tidur, bangun, sebagaimana syariat sifat kemanusiaan itu ada pada diri Rasul.
bersifat tu harus dah dengan dia. Dan nak bersifat lagu lain boleh, tetapi tidak harus ada dengan dia nak bersifat sebagaimana masyarakat manusia biasa. Kalau bersifat sebagaimana kita kata lagu lain harus juga ada dengan dia. Kau mereka tak berlaku buah kita kaki kita tak berlaku dah. Bersifat sedemikian itu harus saja, tidak wajib dia nak bersifat dengan semacam itu. Ada pun yang harus pada itu segala perangai tubuh manusia yang tiada membawa kepada menguraikan martabat. Asalkan tidak menguraikan martabat sebagai dia sebagai seorang rasul, seorang manusia yang maha tinggi seperti sakit dan sehat. Ada juga sakit sikit-sikit, tapi tidak kata sakit boleh menguraikan martabat sebagai seorang rasul. Sakit kepala sikit-sikit, basal lemuk sikit-sikit itu ada. Sehat dan beranak ada anak-anak dia, dan beristeri dia, dan makan dan minum semua sifat basyariah sebagaimana ada kebiasaan manusia biasa ada pada diri Rasulullah. Dan yang haram atasnya segala perangai tubuh manusia membawa kepada penguraian martabat. Kita kata jadi gila kok tak perlu Rasul Maha Suci daripada terjadi pintu pada diri dia. Kerana sifat seumpama kita kata gila itu perlu penguraian martabat. Rasul tidak. Ataupun kita kata bukan kaca jahat, maka tidak jauh sekali Rasul daripada bersifat dan melakukan perangai-perangai yang demikian. Perangai itu pada manusia kepada menguraikan martabat kita yang maha tinggi, seperti makan harta yang kaku dan mengarah syahid. Rasul tak mana nak mengarah syahid kerana Allah dakwah sahabat orang Arab, tulis apa nama ni Yahudi, orang masyarakat Arab Quraisy ketika itu kata Rasul ni yang mengagai syahid mana Quran ahli wahyu daripada Allah Ta'ala. Dia setengah-setengah ayatnya ada sebuah saja, sebuah bahasa kecil kita rangkap pantun lah. Dia ada sama-sama setengah-setengah ayat. Wadduha sampai wadduha al-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala la belakang yang sebuah syair. Jadi orang yang Arab kurang ketika itu Muhammad ni seorang tukar syair, pandap patul. Maka tidak. Hak ni semua ayat-ayat yang Nabi menyampaikan, terima dua ayat sampai pula ni datang daripada Allah Ta'ala kalamullah. Kerana kalamullah bersifat yang sempurna. Kalamullah iaitu kalam Allah yang sebagai wahyu kepada Rasul untuk menyampaikan kepada umat ambil manfaat. Jadi itu orang Quraisy bahawa Muhammad ni seorang tukar syair. Nak tukar syair mana Nabi Tuhan buat asal hikmah Allah Ta'ala buat awal-awal sebelum dilantik menjadi Rasul makhluk seperti negeri negara. Muhammad ni seorang budak yang buta huruf, nulis tak pandai, baca tak pandai. Jadi nak buat syair ni jalan-jalan orang Arab, orang sastra, orang bijak pandai di dalam bahasa lughah. Nak susun ayat, nak susun seni kata bahasa yang berbunga-bunga dan sebagainya syair. Jadi apabila mari kalam boleh melumpuhnya ajar segala syair-syair, segala tukar-tukar syair yang ada pada ketika itu. Jadi kalau kita tahu habis soal kata bahasa yang diguna oleh tukar-tukar syair pada ketika itu setelah mari Al-Quran Al-Karim lebih hebat lagi sebagai mukjizat. Jadi tahu habis syair-syair tukar-tukar syair itu hebat. Jadi apabila hebat jadi tahu syair-syair orang Arab ketika itu tuduh selalu Muhammad tukar syair ni. Walaupun dia tahu dah maklum dan maklum dah Muhammad ni seorang yang buta huruf, tiba-tiba baru pandang nanti setelah dilatih jadi Rasul. Tutup dengan. Jadi sifat mari mengalir syair ni nak ayatkan sifat yang mustahil kata Rasul. Kepada menguraikan martabat seorang Rasul, maka adalah hasil ma'rifah itu menaktikok ke dalam hati bahawa sebenarnya Allah Ta'ala jua yang awal dan ia jua yang akhir dan ia jua yang sahih dan ia jua yang batin. Mawujud ia dengan sendirinya dan memuakal daripada hakikatnya
Dia buat lompat di tepi itu. Qauluhu hakikatnya, artinya tiada siapa makrifat manusia kepada hakikat zat Allah Ta'ala. Dan kalau Nabi dan wali sekalipun, kalau dia tak nak fikir hakikat Tuhan adalah mana sekalipun, tak siapa pemikiran manusia nak fikir lagi. Kerana Allah Ta'ala bersifat dengan laisa kamitslihi syai'. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya dikurniakan oleh Allah Ta'ala untuk melihatkan zat yang hakikinya pada malam Isra dan Mi'raj di Sidratul Muntaha. Mana-mana Rasul lain-lain, mana-mana Nabi, hatta wali lebih dari manusia awam seumpama kita ni, jauh sekali. Lama manusia dah yang mana dibuat Tuhan, yang Tuhan al-putih semua jadinya mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan putih. Kita mengaji sekat ilmu usul di berputih ke hitam tu jauh sama sekali Allah Ta'ala. Hanyalah mana sahabat tanya, ya Rasulullah, Tuhan aku jumpa dengan Allah Ta'ala belah mana? Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu seumpamanya boleh menjadi. No, ya tak boleh. Kan tak ada bagai yang boleh buat sebanding yang serupa dengan mana-mana makhluk. Dan hanya dia saja. Sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalam sebagaimana kisah dalam Quran, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Satu ketika Nabi Musa pergi menajak di Bukit Tursina, berada Bukit Tursina ni sempat di antara Mesir dan Palestin. Bukit itu berada dalam negara Mesir. Jadi mana-mana satu kali Mesir banyak kejadian lawak. Nama pun dia akan sempat tepat Nabi Musa menajak pocong Bukit Tursina berapa ratus kilometer jalan kaki naik. Ada tempat macam tempat bahasa kita tidak bahasa bukit lembut, ada juga dia atas tertinggi sekali pada kedua lubang gitu ya. Dia menajak situ dah satu ketika Nabi Musa nya menajak nak jumpa nak tengok Tuhan kata. Kisah Allah Ta'ala sebut lagi apa nama tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Kita oleh Allah Ta'ala itu aku nak melihat zat kata. Allah Ta'ala kata li Musa. Maka para ulama buat kesimpulan kata berpendapat ketika itu maqam ubudiyyah Nabi Musa tidak sesempurna maqam ubudiyyah Rasul Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, kerana kita mampu nak melihat zat Allah Ta'ala. Tuhan kata falamma tajalla rabbuhu lil jabali, kalau Allah Ta'ala mentajallikan nur di Bukit Tursina, Tuhan kata sekiranya kamu mampu melihat nur yang aku tajalli di Bukit Tursina, fasawfa tarani, boleh tengok aku katanya anak pada Musa. Tak kata mentajallikan nur di Bukit Tursina, Nabi Musa tengok nur yang Allah tajalli di bukit menjadi kejut. Nabi Musa suluk tak kabar, tak mampu nak lihat lebih-lebih dari zat. Nur yang Allah Ta'ala tajalli tak lihat. Maka ulama buat kesimpulan kata maqam kemudian apa nama ni Nabi Musa ketika itu tak sesempurna maqam Rasul Nabi. Sebab itulah satu-satunya makhluk pilihan Allah Ta'ala Nabi kita Muhammad yang mampu untuk melihat. Kata setengah dia lihat zat Allah Ta'ala yang tinggi. Maka sebab itulah di kalangan ahli syurga akhirat pula mereka diberi sebesar-besar nikmat, selazat-lazat nikmat, iaitu mengejaki melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak nikmat syurga, makan, minum bersama-sama dengan anak bidadari dan sebagainya. Nak balik nak melihat zat Allah Ta'ala bagi ahli syurga, itu yang paling lazat sekali di dalam syurga. Allahumma ja'alna kita termasuk di kalangan orang yang berjaya masuk di syurga Allah Ta'ala dan boleh melihat zat Allah Ta'ala syurga. Itu khilaf di kalangan ulama itu. Kata setengahnya lihat zat hakiki Allah Ta'ala, kata setengahnya lihat mazharnya. Walaupun lihat dalam syurga tidak zat yang hakiki juga Tuhan tak boleh juga. Kata setengah ulama antaranya Imam Abu Bakar Al-Baqillani yang berpendapat kata melihat mazhar. Lagu mana melihat mazhar? Kalau kita pergi kita dah cium, kita tengok cium ni pun nampak muka dia. Kita tengok siapa? Tengok cium ni nampak kita. Tu tengok soal kata mazhar, tempat tilik, tempat tengok saja. Hakikatnya tidak zat Allah Ta'ala, hanya cium ni. Itu kata Imam Al-Baqillani di dalam kitab ya.
Dia kata lihat masa adalah syurga. Hakikat tak boleh juga. Walaupun begitu pun, lihat masa pun selazah-lazah sesedap-sedap nikmat yang dikejar oleh ahli syurga adalah syurga seksa. Tak balik dengan nikmat